أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi minggu lepas tamat Parti Paridah. Jadi untuk minggu ini, macam sebut minggu lepasnya, sebelum baca Hidayatus Salikin, pembicaraan selepas daripada terbit matahari sampai ke gelincir matahari waktu zuhur, nak bicara dahulu dalam kitab Hidayatus Salikin juga bicara bab puasa. Bicara bab puasa. Kalau Hidayatus Salikin hak Jawi, muka surat 52, baris bawah sekali. Muka surat 52, baris bawah sekali. Kalau Hidayatus Salikin hak Jawi tebal, muka surat 140, atas sekali. Kalau hak Jawi, hak tebal. Jawi hak tebal, muka surat 140, atas sekali. Kalau Jawi hak nipis, sebab kita di masjid Duyang Burung ni banyak jugalah pakai Jawi hak nipis. Kalau Hidayatus Salikin Jawi hak nipis, muka surat 52, baris bawah sekali. Jadi surat 52 tu masih lagi bicara pekok. Masih lagi bicara pekok. Nak masuk bicara berkaitan dengan 7 anggota zahir tu, bermula di muka surat 57. Itu berkait dengan membicara 7 anggota zahir. Itu pembicaraan kalau kira dalam kitab Penawar Bagi Hati juga, permulaan bicara hak berkaitan dengan anggota zahir. Kemudian nak sapa pula kepada pembicaraan 10 sifat kepujiannya. Hak tu 10 sifat kecelaan permulaan. Hak tu surat 71. Surat 71. Jadi sebelum ni saya pernah bercadang nak ganti Parti Paridah, baca Hidayatus Salikin di sebelah dalam. Tapi ada yang nak juga ulang balik sifat 20. Jadi ada 2 cadangan jugalah. Sebab saya kata baca hak dalam lah Hidayatus Salikin. Ada yang setuju dan ada yang nak suruh ulang balik sifat 20. Maka terfikirlah. Tapi payah nak buat lah. Terfikir tapi payah nak buat. Macam mana kalau setengah jam yang pertama ambil kitab Tauhid sifat 20. Setengah jam yang kedua sambung Hidayatus Salikin. Setengah jam yang ketiga masuk bicara dalam. Cerita mudah. Setengah jam tu lah banyak sangat larat. Dah jadi setengah jam tu masalahnya. Dia kena ada tu bunyi tu ting, bunyi. Macam orang musabakah tu kan. Ting. Tu. Lepas tu ting yang kedua tu kena berhenti. Baru jadi. Sebab kita hari Sabtu ni nak buat macam masjid Bukit Besar sampai 10.45. Hari Sabtu ni orang sibuk. Macam ni lah. Orang nak kenduri lah, itulah, inilah. Jadi 10.30 tu kira ngam-ngam dah. Ngam-ngam 10.30 kan. Keluar masjid pukul 10.30,
sampai tempat kenduri pukul 11. Kita hok mula-mula sekali ambil nasi, ambil lauk. Kita mula-mula sekali, bukan orang kemudian. Kerana jadi gitu. Setengah jam sifat 20, kita ambil lah kitab-kitab sifat 20 sudahlah. Bukan ulang kitab Fatih Faridah. Setengah jam yang kedua, ambil orang kita bicara. Hak dah kita ada tersalikin. Setengah jam yang ketiga, kita masuk dalam. Sama ada kita mula di pembicaraan 7 anggota zahir, ataupun kita pergi kepada pembicaraan permulaan ni 10 sifat kecelaan, kemudian 10 sifat kepujian. Tengoklah macam mana. Jadi juga dah, setengah jam. Sebab ada kawan saya mengajar. Kalau maghrib dia mengajar 45 minit, isyak dia berhenti. Tapi letak 2 kitab. 20 minit. Kata awak mengajar macam mana 20 minit? Dia tak apalah, dia janji orang nak kitab 2 buah. Dah 20 minit, dia biar. Tak payah banyak-banyak, dia kata. Kita ilmu kan banyak sangat. Kalau banyak-banyak kan nanti ilmu habis, nak ajar apa? Itu taktik, politik orang panggil. Dah, dia mengajar. Isyak terus berhenti. Bunyi waktu isyak dia terus berhenti. 45 minit lah kita letak. Tapi letak 2 kitab. 20 minit. Jadi ke dia? Tak tahulah macam mana cara dia buat. Tapi memang dia buat gitu. Jadi maghrib 40 minit. Hanya dia boleh baca dengan 2 kitab. Tengoklah macam mana kita baca buat puasa. Dan kita sempatlah minggu ni, minggu depan. Minggu depan tak Ramadan lagi. Cuma yang saya tanya, yang saya cadang sebelum ni, kalau ada persoalan puasa. Sebelum ni lagi dah saya beritahu kalau ada persoalan puasa, hantar ke depan, kita himpun, kita bicara. Dak minggu ni, minggu hadapan. Sebab 2 minggu ni kita belum masuk lagi Ramadan. Ke mana? Tengoklah kalau ada kemudian persoalan, mudah sikit lah, mudah. Persoalan-persoalan berkait dengan puasa. Jadi kalau nipih ni, Hidayatul Salikin nipih surat 52 bawah sekali. Kalau Hidayatul Salikin nak tebal 140 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi adabis siyam. Terjemahan dia, ini suatu fasal pada menyatakan. Ini tu mubtada, suatu fasal tu khabar. Ini mubtada. Suatu fasal khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ini suatu fasal pada menyatakan adab puasa. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang elok, merangkumi yang wajib, merangkumi yang sunat. Itu adab. Jadi dalam kitab Hidayatul Salikin letak tajuk adab belaka. Adab wudu, adab tayamum, adab mandi wajib, adab solat, adab qudwah berjemaah, adab Jumaat, kemudian adab puasa. Lepas tu habis tak ada lah. Habis tajuk puasa, habis tajuk berkaitan dengan fiqh. Bab yang kedua pada menyatakan ketaatan zahir. Jadi pembicaraannya adalah berkaitan dengan hukum fiqh. Dihabis di puasa, kemudian terus masuk pada bab yang ketiga pada menyatakan menjauh daripada maksiat yang zahir. 7 anggota, mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Atau bab yang ketiga, maknanya adab puasa ni yang terakhir pada bab yang kedua, pembicaraan berkaitan dengan ketaatan zahir, maknanya pembicaraan berkaitan hukum fiqh. Bab yang pertama dalam kitab Salikin adalah al-babul awal fi bayanil aqidah, atau bab yang pertama pada menyatakan akidah. Sebelum bab yang pertama dan kita ada Salikin ini membicara berkaitan kedudukan ilmu. Mana ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu fardu ainnya mana. Pandai ni. Bicara berkaitan dengan niat belajar apa semua, kalau pergi kepada kelebihan orang yang belajar, kemudian kelebihan orang yang berilmu. Ini dah kitab Hidayatul Salikin.
Jadi sebelum masuk bab yang pertama akidah, pembicaraan berkaitan dengan ilmu. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia seseorang berniat pada tiap-tiap malam seperti dikatanya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari itu ghadin daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini. Pada tahun ini. Kalau tebal, pada tahun ia. Kalau tebal, pada tahun ia. Bukan ia, ini. Hazihi sanah, tahun ini. Jadi, dipis sama pada tahun ini. Kalau tebal, pada tahun ia. Ia itu salah, ini. Kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Orang tua duk ajar kita hafal budak-budak. Inilah kitab dia ni. Kitab Hidayatus Salikin. Kita tak reti pun masa budak-budak ghadin tu apa. Kemudian baru tahu ghadin tu esok hari. Tapi lapas niat ku arak ni memang inilah lapas niat puasa yang kita diajar pada masa budak-budak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Kemudian dipergi terus kepada dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima'. Terus pergi kepada yang membatalkan puasa. Terus pergi kepada yang membatalkan puasa. Kemudian tu pula habis membatalkan dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Berbekam tu makruh. Dan berlebih berkomo-komo. Dan melebih memasuk air ke dalam hidung. Ketika mengambil air sembahyang tu makruh. Mubalaghah. Ketika berkomo-komo dan masuk air hidung hukumnya makruh. Tu kepada hak makruh lalu dah. Jadi masuk hak membatalkan puasa, masuk hak makruh. Habis bicara makruh, pergi pula kepada bicara sunat. Bermula sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Dan lagi sunat bagi orang puasa baru berbuka dengan khurma. Maka jika tiada khurma, maka iaitu dengan sesuatu yang manis. Maka jika kalau tiada dapat makan itu, maka sunat berbuka dengan air. Tu kita bilang sunat. Jadi hak awalnya bicara bab niat pendek je. Bicara bab niat pendek sahaja. Sebab kitab Hidayatus Salikin bukan kitab pekau. Kitab Hidayatus Salikin ni kalau biasa masjid lah. Yang dia malam. Ada ni? Malam. Kemudian nama pengkuliah. Kemudian nama kitab. Kemudian kitab tu apa dia? Kitab tu tauhid, fiqh, tasawuf. Tu. Apa tu? Mata pelajaran. Mula-mula tarikh, masa. Malam, maghrib, kuliah maghrib. Nama pengkuliah. Nama kitab. Di tepi tu dia panggil apa tu? Tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, sirah. Dia panggil apa? Mata pelajaran. Mata pelajaran lah. Jadi kalau kita ada Hidayatus Salikin ni, orang akan tulis tasawuf. Orang akan tulis tasawuf. Yang mana bicara tasawuf sungguh-sungguhnya dalam kitab ni bermula daripada tadi bermula daripada muka surat 70 apa tadi? Hak bermula bicara tasawufnya, hak bicara berarti sungguhnya surat 71. 71 daripada muka surat semuanya 123, 124. 71 baru masuk bicara 10 sifat kecelaan
kemudian bicara 10 sifat kepujian. Muka suratnya 123. 71 ni lebih dari separuh. Baru masuk tasawuf. Ada ni. Tapi oleh kerana panjang tasawuf, jadi kita ada salikin ditulis mata pelajarannya tasawuf. Tapi di dalam tu, dalam ni ada tauhid, ada pekoh. Tapi pendek. Tauhid pun pendek, pekoh pun pendek, ada pun tasawuf dia panjang. Tapi panjang kita tak pernah hati lagi kalau bicara tasawuf nak banding dengan kita ada tu salikin ni. Tapi kita ada tu salikin dikenali dengan nama tasawuf. Jadi bicara bab puasa memang pendek lah. Dia tak bicara berkaitan dengan syarat. Bicara niat, bicara perkara membatalkan puasa, bicara perkara yang disunatkan ketika berpuasa. Ini hak sunat bab adab puasa dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi kita kena tambah hak lain lah. Tambah kod luar, tambah hak lain. Dia kalau bicara dalam kitab pekoh, sebelum bicara rukun, dia akan bicara syarat dahulu. Dia bicara syarat ni, hak comel bicara syarat dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, comel bicara berkaitan dengan syarat puasa. Syarat wajib dengan syarat sah. Hidayatus Sibyan dimulai dengan wajib berpuasa ni dengan satu daripada 9 sebab. Sama ada tengok anak bulan, sama ada melalui perkiraan hisab palak. Ada ni. Cuma hak berkaitan dengan bilakah kita wajib puasa Ramadan, tu kita tak bincang lah. Sebab kita sekarang ni tunggu pengumuman daripada pihak berkuasa. Yang mana pihak berkuasa agama mengguna 2 kaedah untuk menentukan bila kau satu Ramadan. Dia menggunakan kaedah ru'yah serta kaedah palak, kaedah hisab. 2 kaedah. Kaedah yang sunnah Nabi adalah ru'yah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah oleh kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan rayalah kamu apabila melihat anak bulan Syawal. Itu ru'yah. Melihat anak bulan. Adapun hisab, adapun palak, itu perkara bid'ah yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Yang mana hisab palak ni di kalangan ulama mutaqaddimun, mereka tidak terima. Mereka tidak terima palak hisab ni. Di kalangan ulama-ulama terdahulu, mereka tidak terima hisab. Ulama-ulama mutaakhirin yang terima hisab. Pandangan Syekh Ramli terima hisab. Pandangan Syekh Ibnu Hajar, pandangan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' tak terima hisab. Palak mereka tak terima. Tapi ulama-ulama yang terkemudian ni memang mereka terima palak, mereka terima hisab. Ulama mutaqaddimun tak terima hisab ni, palak tak terima. Jadi Syekh Ibn Hajar tak terima hisab palak. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi tak terima hisab palak. Dalam kitab Raudhah Imam Nawawi terima hisab palak. Raudhah kitab Imam Nawawi. Majmu' kitab Imam Nawawi. Tapi dalam kitab Raudhah Imam Nawawi terima palak. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi tak terima palak. Tapi dikira manakah pandangan yang muktamad? Pandangan Syekh Ramli, pandangan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, iaitu wajib kena pakai palak. Boleh terima palak. Yang kita amal sekarang ni. Palak, hisab. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, antara 9 sebab wajib berpuasa itu termasuk palak, termasuk hisab. Tapi kita kata tempat kita ni pakai 2 kaedah ru'yah sunnah Nabi SAW dengan palak. Tapi kalau kira-kira baliknya, seperti mereka utamakan palak daripada ru'yah, daripada tengok anak bulan. Mereka tengok. Tapi biasanya kita boleh tahu dah bila satu Ramadan, bila satu Syawal, tengok takwim ilmu palak.
Asal-asalnya. Tapi kemudian ni tak boleh nak agak dah. Tak nak agak dah. Ingat tak kena sekali tu? Kalau ikut takwim, belum lagi 1 Syawal. Ikut takwim. Tiba-tiba. Ikut takwim, esok 1 Syawal. Hari ni 30 Ramadan. Gitu lebih kurang. Tiba-tiba, hari ni tu 1 Syawal dah. Ingat tak? Cokak cemaking sekali ingat tak? Hak kena di Sabasung, di Maidin Bandar tu kan? Hak kereta tak boleh masuk, ingat tak? Ya? Dok, kalau ikut takwim palak, esoknya 30 Ramadan, lusanya 1 Syawal. Tiba-tiba diumum, esok bukan 30 Ramadan, 1 Syawal diumum. Orang kita ni kan suka beli last minute kan? Last minute baru pergi beli. Jadi cadang nak beli esok lah 30 Ramadan. Tiba-tiba esok diumumkan 1 Syawal. Malam tu Allah. Apa malam tu? Biasanya kalau malam raya ni, sembahyang sunat tasbih biasa malam raya. Ganti sembahyang tarawih. Malam tu tak ada tasbih tu. Duduk kedai. Dok, kita biasa malam 1 Syawal, kita akan sembahyang sunat tasbih. Kan kita tarawih kan, balik lewat tarawih. Bila 1 Syawal tak ada tarawih dah. Biasanya majlis surat, dia pakat sembahyang tasbih. Gitulah biasanya. Tapi malam tu tak ada tasbih. Sebab apa? Duduk. Nak masuk kereta tak boleh nak masuk dah. Kena parking tepi jalan besar. Jalan kaki masuk dalam. Penuh dalam. Ingat tak? Jadi kena dah. Duk pakai palok sangat. Duk pakai takwing sangat. Macam kita ni. Kalau ikut tahun ni, paloknya 30 Syakban. 30 Syakban hari Isnin. 1 Ramadan hari Selasa. Kan gitu? Lah. Dia tengok anak bulan petang Ahad. Petang 29 Syakban dia tengok anak bulan. Tengok petang tu. Kalau tak nampak, dia akan melengkapkan 30 Syakban. Dia akan umum 1 Ramadannya hari Selasa. Tapi kalaulah petang Ahad 29 Syakban tu, dia tengok anak bulan, nampak anak bulan Ramadan. Hari Isnin 1 Ramadan, bukan 30 Syakban. Maknanya hari Ahad tu kena standby dah. Takut sahur malam tu. Standby apa? Standby Timur Cina lah. Tahu tak? Standby Timur Cina. Tembikai. Apa standby Timur Cina? Waktu lah. Buat pelalu sahur. Pelalu apa panggil? Kan kita makan sahur ni tak lalu kan? Tak selera kan? Macam mana kita nak jadi lalu sahur? Timur Cina lah. Tembikai tu. Makan Timur Cina. Kita orang Terengganu lah. Orang setengah orang luar ni, dia tengok kita makan Timur Cina sekali dengan nasi, dia kata, makan begitu, dia kata, macam kotor tau. Jangan. Dia tak makan Timur Cina sekali dengan nasi. Ke kan? Dia tengok kita makan Timur Cina sekali dengan nasi tu, dia rasa macam apa? Kotor tau. Dah. Nasi lagi. Timur Cina ada air pula. Kita tengok lagi tu. Kita makan nasi dengan rambutan. Kita tengok kita makan nasi dengan rambutan. Kau mana Suk? Suk tak makan nasi dengan rambutan? Tak pernah? Orang muda. Ada kita orang tua. Tak pernah makan nasi dengan rambutan? Tak pernah? Orang muda juga. Orang muda juga. Awak makan nasi dengan rambutan? Selera. Ke mana? Kalau makan nasi dengan Timur Cina tu biasalah. Memang orang kita dah makan nasi dengan rambutan. Makan nasi dengan rambutan lah. Jadi ayah tu kena standby dah Timur Cina. Takut apa? Takut hari Isnin bukan 30 Syakban, tiba-tiba 1 Ramadan. Tapi waktu kita tak tu mana. Hak kena 1 Syawal tu lah. Tapi dulu kita boleh tahu dah. Sebab dia akan pakai palok. Faham tak ni? Memanglah dia pakai 2 kaedah, ru'yah dan hisab, palok. Tapi lebih kepada palok lah. Lebih kepada hisab. Dah tak dikata bid'ah. Palok menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, apa semua tu. Bid'ah.
Memang bid'ah tak ada masa Nabi. Bukan kata palak menentukan satu Ramadan, satu Syawal bid'ah. Palak yang menentukan waktu solat. Waktu solat kita tu palak yang menentukan. Dalam takwim tu, waktu bermula, waktu berakhir. Bagaimana? Bukan palak. Dan kita macam mana? Nak sembahyang, nak sembahyang subuh. Kita bukan tengok Fajar Siddiq keluar. Kita tetap tengok ni takwim palak. Bid'ah lah. Bid'ah hasanah. Tak. Masa Nabi ada ke takwim? Tak ada masa Nabi. Dan macam mana nak tahu waktu subuh bermula berakhir, waktu zuhur bermula berakhir, waktu asar bermula berakhir. Hak sunnah Nabi-nya. Tak reti-retinya kita. Tak reti. Kalau tanya kita, macam nak menentukan waktu zuhur? Tengok bayang. Waktu asar, tengok bayang. Bayang macam mana? Bayang macam mana? Tak retinya kita hak asal. Lepas tu kita sembahyang semata-mata pakai palak. Tengok takwim waktu bermula, tengok takwim waktu berakhir. Bid'ah ke tak? Memang bid'ah. Hak golongan ni bid'ah tak ada hasanah. Bid'ah tu dalalah belaka, masuk neraka belaka. Dengan dia pun masuk neraka. Sebab apa? Nak sembahyang pun tengok takwim juga. Tapi pernah orang dia lapor kepada pejabat agama. Dia kata saya mengajar takwim tu bid'ah. Lepas tu dengar macam nak tahulah. Lepas tu berapa perkara lagi hak dia kata saya mengajar. Hak tu je hak saya, hak lain tu bukan saya pun. Hak tu hak ustaz lain. Tapi letak atas saya belaka. Hak 2-3 perkara lagi tu ustaz lain. Di tempat yang sama ustaz lain mengajar di hari lain. Tapi letak dalam saya belaka. Hak takwim bid'ah pun letak dalam saya. Itu betul kan? Memang saya sebut bid'ah. Bid'ah hasanah kan? Dia faham macam tak tahu. Dia pun telefon jabat agama. Kebetulan hak jabat agama, hak angkat tu, hak kenal saya. Dia kata saya kenal Ustaz Junedi. Takkan begitu dia kata. Tak apalah, nanti saya tanya balik Ustaz Junedi. Dia telefon saya tanya. Hak satu perkara tu saya sebut. Hak 2-3 perkara lagi, itu bukan saya tu, saya tak pernah sebut perkara tu. Tapi dia report, 2-3 perkara tu hak saya belaka. Hak tu kan reportnya, orang perempuan. Orang perempuan. Dia tak faham macam mana, tak tahulah. Semua kita ni semayang ikut takwim palak. Tapi saya nak ceritanya, takwim palak ni ada kepada masa Nabi? Tak ada. Menentukan satu Ramadan, satu Syawal dengan palak dengan hisab, ada tak masa Nabi? Tak ada. Maka bid'ah lah. Dan masa Nabi puasa satu Ramadan, satu Syawal, tengok anak bulan. Sumu li ru'yati, Nabi kata. Puasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan. Waktu itu li ru'yati, dan berayalah kepada kamu nampak anak bulan Syawal. Itu Nabi suruh. Bukan palak, bukan hisab. Ada macam mana pula waktu yang nak menentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak? Ada. Nabi suruh tengok takwim. Tak ada. Itu kata bid'ah. Bid'ah hasanah. Kenapa ulama pakai hisab palak ni? Sebab maknanya tepat lah. Kita boleh kata tepat. Palak tepat. Tepatnya palak, dia letak minit bermulanya gerhana, dia letak minit berakhirnya gerhana. Cuba tengok, tepat tak minit dia? Gerhana matahari, gerhana bulan, kita tahu awal-awal kan? Awal-awal diumumkan akan berlaku gerhana matahari, gerhana bulan. Sehingga kan dia letak minit berapa berlaku gerhana, dia letak minit berapa berakhirnya gerhana. Ilmu apa tu? Ilmu palak. Hingga kan satu ketika pernah berlaku, tak nampak. Sebab masa tu hujan gitu, tak nampak. Memang tak nampak gerhana. Dia tanya Tok Guru, macam Tok Guru ni, kita tak nampak gerhana ni. Tapi saya lupa masa tu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tak silap gerhana bulan, Tapi malam tu hujan ke macam nak tahulah, gelap. Tak nampak berlaku gerhana. Dia tanya Tok Guru, macam mana ni? Kita tak nampak gerhana ni. Tu kata, ikut sebagian hak palak. Kita semayang sunat gerhana. Sebab apa? Sebab semayang pun ikut palak. Puasa pun ikut palak. Gerhana ikut palak lah.
Tapi masa tu memang kita tak nampak langit tu tertutup. Tapi tak nampak. Tak nampak berlakunya gerhana. Tapi Teguh kata, semayang sunat gerhana. Dah tak nampak gerhana, tak nampak lah sebab langit gelap. Lepas tu kita semayang, palok. Sebab apa? Sebab hak biasa-biasanya palok yang mana beritahu minit berapa bermula berakhir gerhana tu memang betul. Ni palok. Palok. Tu hak berkait dengan bila kau wajib puasa Ramadan. Ada bicara dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi kita ada kata Hidayatus Salikin dalam bab niat ni, kita sambung semulalah. Mungkin tak sempat berkali. Mungkin hari ni pun kita pakai bicara puasa je berkali. Tak? Sebab apa kita ada seminggu je lagi. Takkanlah sedang puasa Ramadan. Kalau hari Selasa 1 Ramadan, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Hari Jumaat 4 Ramadan. Hari Sabtu 5 bulan, 5 Ramadan. 5 Ramadan bicara bab rukun puasa. 5 Ramadan dah. Kau dah belajar bab puasa. Kata puasa 5 hari dah ni. Jadi kita ada 2 kali je Sabtu ni sebelum Ramadan. So nak pergi kepada sebelum nak masuk bab niat puasa ni, hak rukun puasa ni, yang kita ada tu Salikin. Saya ambil dah kita ada tu Sibyan lah. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, mutikun ala saum, kuasa berpuasa. Mutikun ala saum ni kita nak kena faham boleh. Kuasa atas puasa. Yang tak kuasanya orang tua. Yang tak kuasanya orang sakit berat. Nanti akan bicara nanti. Itu syarat wajib puasa. Syarat sah puasa Islam, baligh, suci dari haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa Islam tu Islam bil fi'li lah. Islam hak sunguti. Syarat sah puasa Islam bil fi'li. Islam hak sunguti. Mana Islam sungutinya? Islam yang beriman. Itu Islam hak sunguti. Itu syarat sah. Syarat wajib Islam hak murtad dah hukum. Masa lagi kekal kewajipan puasa. Itu Islam bil quwah. Islam pada hukum. Sekarang ni. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Sama dengan kita ada tu Salikin, syarat wajib solat yang pertama Islam. Syarat sah solat yang pertama Islam. Tapi dua Islam ni berbeza. Islam syarat wajib puasa dan solat dengan Islam syarat sah puasa dan solat. Dia berbeza. Islam syarat wajib puasa dan solat. Islam walaupun hanya pada hukum. Sebab apa? Dia sudah murtad wa'iyazzabillah. Kekal kewajipan puasa, kekal kewajipan solat. Tapi berpuasa, solat tak boleh sebab syarat sah yang pertama Islam. Islam bil fi'li, Islam sungguti. Dengan bahawa orang murtad tadi setahun, 2 tahun dia bertaubah kembali. Dia kembali balik kepada Islam, dia kena qada puasa sembahyang dalam tempoh dia murtad setahun 2 tahun tu. Dia berbeza dengan orang kafir asli. Kenal kafir asli? Kafir asli ni bukan kafir orang dalam hutang tu. Kafir asli, kafir asal. Lahir sebagai orang kafir. Dia masuk Islam, puasa tidak ada qadanya, semayang tidak ada qadanya. Dia berbeza dengan kafir murtad. Murtad ni dia tetap dihukumkan seperti orang Islam, kekal kewajipan puasa, kekal kewajipan sembahyang, kekal kewajipan zakat. Ada. Itu Islam syarat wajib. Islam syarat sah, Islam bil fi'li, Islam sungguhti, Islam yang sebenar-benar, yakni Islam yang beriman. Sebab itulah kalau dia orang Islam pada zahir tapi berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama, Islam pada zahir tapi berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama, puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, zakat tidak sah, haji umrah tidak sah. Dia kembali balik kepada Islam, dia bertaubat jadi orang beriman, dia kena qada puasa, qada sembahyang, qada zakat,
dia kena pergi Mekah semula. Ingat baik itu. Syarat sah yang pertama, Islam bil fi'li, Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Sebab contohnya perintah puasa, surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Surah ni akan dibaca berulang-ulang di bulan Ramadan. Surah ni, surah Al-Baqarah ayat 183 akan dibaca berulang-ulang di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok. Wahai orang-orang yang beriman, wahai mereka-mereka yang beriman. Ini Islam bil fi'li, Islam hak sunguti, Islam yang beriman. Difardukan ke atas kamu puasa, sebab difardukan ke atas mereka terdahulu daripada kamu. Difardukan puasa ni kepada orang beriman. Orang Islam yang beriman, orang Islam yang berakaidah. Sebab ayat-ayat yang diturunkan, ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah ke Madinah, ayat perintah-perintah syariah. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dari jemaah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu akan Allah akan sebenar-benar takwa. Siapa yang Allah perintah takwa? Wahai orang beriman. Ada. Kalau tak ada iman, tak ada perintah takwa-takwanya. Ingat tu, kita hak perintah syariat zahir ni, hak di Mekah semayang je. Puasa, zakat, haji Madinah belaka. Semayang je pada malam Mi'raj. Tapi ingat, semayang pun Nabi jadi Rasul 12 tahun dah. 12 tahun dah Nabi jadi Rasul. Masa tu tak ada lagi. Tak ada lagi. Semayang je lah semayang malam. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat haji tak ada, haji umrah tak ada. Duduk Mekah tu, duduk Mekah. Tak ada perintah haji umrah. Duduk Mekah. Tak ada. Tak ada lagi. 12 tahun. Ada 12 tahun. Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, mati sebelum diwajibkan semayang. Ramai mana sahabat yang mati sebelum daripada perintah semayang? 12 tahun tu. Ada ni. Ayat masa tu, ya ayuhan nas. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata alimu yang Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Di tengah ayat tu, fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu wahai manusia dengan Allah dan dengan Rasulnya. Tu. Itu ayat Makkiyah, ayat diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Perintah pada manusia beriman akan Allah dan Rasul. Bila beriman comel dah, barulah diperintahkan puasa, diperintahkan takwa. Ada ni. Diperintahkan dirikan semayang, diperintahkan haji dan umrah. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Mereka mendirikan semayang, mereka yang beriman. Mereka menunaikan zakat, mereka yang beriman. Mereka yang sembahyang bersama dengan orang sembahyang berjemaah, mereka yang beriman. Kan tak ni? Mereka beriman juga, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnalah oleh kamu wahai yang beriman akan haji dan umrah. Semua tu diperintah pada orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang ngapa rukun iman dan perkara? Tak. Orang mengaji tauhid molek, ni ada beriman ni. Islam kita warisi dia berapa, iman tidak. Tapi kalau beriman berakidah, dia ngapa masa budak-budak sifat 20 ke rukun iman ke, dia ngapa aje. Lepas tu rajin semayang, rajin puasa. Haji umrah padang ke dia je pergi Mekah. Hak tu mainan apa gitu? Tak ada tu, tak ada tu. Tak ada bahagian tu. Hak tu bukan. Syarat sah yang pertama ibadah,
Islam bil fi'li, Islam yang beriman, Islam yang sebenar-benar. Ini penting ngaji bab iman, bab akidah ni. Habis kitab Pati Parida pun Ustaz kena ulang sifat 20 juga. Majid ke payung ni. Nak sifat 20 juga. Tak apalah. Ambillah sifat 20. Memang tu penting tu lah. Tak dinafikan. Tapi yang kita terlepas pula. Pekoh fardhu banyak juga. Tasawuf fardhu banyak juga. Kena kira tu. Tapi betul lah. Yang pertamanya paling besar fardhu akidah tu tak ada tu. Tak ada tu, tak ada lah. Pekoh tasawuf tak ada lah. Tak ada fardhu tauhid. 12 tahun duduk di Mekah tu, tak ada sembahyang puasa kat haji pun laginya. 12 tahun dah. Tu kata Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dia mati tak ada lagi sembahyang puasa kat haji, tak ada lagi. 12 tahun. Barulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baru difardukan sembahyang. Tapi permulaan tu iman akidah lah. Dah kita iman akidah, ngapa-ngapa budak-budak tergamuk sungguhlah. Ini akhir zaman. Islam hanya tinggal pada rupa orang Islam, majid kita sergam indah, semayang ramah, subuh boleh buat macam Jumaat, puasa belaka, zakat memang orang akan bayar, haji umrah memang berlapis-lapis tunggu. Tapi iman akidah macam mana? Akhir zaman. Ada tempat yang tak ada pun pengajian bab iman, bab akidah. Bila ditekankan bab iman, bab akidah, ditekan bab qada, marilah hok comel pakar. Dengan jubah, dengan subang comel pakar. Duk belajar depan, sungguhnya. Jumpa-jumpa, Ustaz saya tak ada nak turut Ustaz. Tak ada nak turut. Tak faham. Tak ada nak turut. Kalau orang tak faham turut ni, dia marah, dia lari. Tak, no. Mari cerita tu mana apa? Belah kita dengar. Lepas tu macam mana pihak masjid itu? Apa tu tindakan pihak masjid itu? Apa kata tindakan pihak masjid? Anak qaryah dia, anak makmum dia, ramah tak tiba akidah. Tengok tindakan ahli masjid macam mana? Tindakan mereka yang berkuasa di masjid itu. Sebab di masjid itu tak ada sifat 20. Dan dikatakan masjid itu memang tak suka sifat 20. Dah molek pula. Tak suka sifat 20. Ngam-ngam. Saya pergi tekan bab qada, kesianlah ahli jemaah. Tengoklah ahli masjid, pihak masjid lepas tu macam mana tindakan dia. Kalau dia ambil sebarang tindakan, apa yang masjid lakukan kemudian tak ada nilai sikit habuk pun. Tak ada nilai sikit habuk. Sebab dia tak bicara bab sifat 20, bab pegangan. Bukan dia tak kenal dengan sifat 20. Ini jadi dia ni. Akhirnya bab pegangan, bab iman tak dulu. Syarat sah yang pertama, buat iman puasa, semayang, zakat, haji, Islam. Islam bil fi'li, Islam sungguh-ti, Islam yang beriman. Kalau dia orang Islam pada zahir, tapi akidah dia kafir, ijma' ulama tidak sah, qada kena qada balik. Puasa, sembahyang, zakat, haji tidak sah, dia wajib kena qada kembali kemudian kalau dia bertaubat. Kalau dia mati begitulah dengan akidah kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang, puasa, zakat, haji memang tak sah daripada awal-awal. Bukan tak ada terima, tak sah daripada awal-awal. Sebab syarat yang pertama, Islam bil fi'li, Islam hak sungguh-ti, Islam yang beriman. Barulah Islam syarat wajib ini termasuk orang murtad dihukumkan seperti orang Islam juga, kekal jumpa puasa, sembahyang, zakat kekal. Walaupun dia murtad 2-3 tahun sekalipun, dia bertaubat kembali, dia kena qada puasa, sembahyang, zakat dengan qada habis. Itu yang pertama. Syarat wajib pertama Islam, syarat pertama Islam. Kemudian syarat wajibnya berakal. Syarat sahnya berakal. Tadi syarat wajibnya Islam. Syarat sah yang pertama Islam. Sama tapi huraian berbeza. Yang sama juga syarat wajib berakal. Syarat sah berakal. Ni bicara bab puasa. Sembahyang sama juga. Syarat wajib berakal, sembahyang. Syarat sah berakal. Tapi huraian dia berbeza. Berakal syarat wajib, keluar orang gila. Orang gila tak wajib puasa. Berakal syarat sah, keluar orang gila, keluar kanak-kanak yang belum memayis. Dia gitu pula.
Berakal syarat wajib. Ni bicara puasa ni. Keluar orang gila tak wajib puasa. Kalau sembahyang, berakal syarat wajib. Keluar berakal mana tak wajib lah. Sebab tak cukup syarat wajib. Keluar 3. Gila, mabuk, koma. Tak kalau sembahyang. Ada ni. Mabuk koma, gugur kewajipan sembahyang. Mabuk koma tidak menggugurkan kewajipan puasa. Dan sekarang ni syarat wajib puasa berakal. Syarat wajib sembahyang berakal. Keluar orang gila, tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Tapi kalau sembahyang keluar orang berakal wajib, yang tak berakal tak wajib keluar 3. Gila, mabuk, koma, pengsan. Padat keluar 3. Adapun puasa, mabuk, koma tidak menggugurkan kewajipan puasa, dia hanya menggugurkan kewajipan sembahyang. Ke macam mana kita ni? Panjang tu. Hak nawaitu sauma ghadin insya-Allah minggu depan lah. Mana kita? Kemudian berakal syarat sah puasa sama dengan berakal syarat sah sembahyang. Apa makna berakal? Akal yang tamyiz. Ada? Akal yang tamyiz. Akal yang boleh membezakan mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana mudarat, mana suci, mana kotor, mana suci. Tu tamyiz. Berakal di mana tamyiz? Ni, boleh membezakan. Keluar orang gila. Orang gila tidak tamyiz. Dia tidak membayang gila. Kano tidak memayis. Ada? Kanak-kanak mau 3-4 tahun ke bawah tu lah. 5 tahun. Memayis dah 5 tahun. Kanak-kanak. 5 tahun tu boleh istinjak sendiri dah. 5 tahun. Boleh istinjak sendiri. Makan minum sendiri. 5 tahun. Boleh. 5 tahun boleh istinjak sendiri. Kita kata 5 tahun ke bawah dah. Belum memayis. Gitu. 5 tahun ke bawah belum memayis. Berakal syarat sah dengan makna akal dia boleh tamyiz, boleh membezakan. Keluar yang belum berakal, yakni belum tamyiz, orang gila sah dah. Tak, dia tak boleh puasa, tak sah puasa, wajib pun tidak. Sah kalau nak puasa pun tak sah orang gila. Dia nak puasa juga. Tak wajib. Dia nak puasa juga, tak sah. Dia nak puasa juga lah nak main buka di masjid contohnya. Bukan kata dia tak wajib, bukan dia tidak sah. Kalau tebang nak puasa juga. Sebab dia tidak berakal, tidak memayis. Satu laginya, kano yang belum memayis. Tidak sah puasa, tidak sah sembahyang. Kanak-kanak yang belum memayis 5 tahun ke bawah. Kalau kanak-kanak tu memayis dah umur 7 tahun. Ada ni? Memayis dah. Puasa dia sah, semayang dia sah. Walaupun dia belum wajib sebab dia belum balik. Ada ni? Dia syarat wajib, syarat sah ni, dia terkadang wajib puasa. Tapi kalau puasa tidak sah. Terkadang tak wajib puasa. Tapi kalau puasa sah. Mana? Hak wajib puasa orang murtad. Wajib puasa. Kekal kewajipan. Kalau dia nak orang murtad nak puasa, tak sah. Orang gila memang tak wajib puasa dan tak sah puasa. Orang murtad, dia wajib puasa sebab dia dihukumkan seperti orang Islam. Tapi kalau dia nak puasa, syarat sah yang pertama tu Islam bil fi'li, Islam sungguti, Islam beriman ni tak masuk. Tak sah. Kanak-kanak yang sudah memayis, sah dah puasa dia? Sah sebab dia berakal. Akal dia boleh tamyiz. Umur 8 tahun. Sah puasa. Wajib ke tak? Tak wajib. Orang murtad wajib puasa. Puasa tidak sah. Kanak-kanak yang sudah memayis 7-8 tahun tak wajib puasa sebab dia belum balik. Tapi dia puasa sah. Bagaimana? Boleh? Jadi berakal syarat sah adalah yang sudah memayis. Syarat wajib puasa sembahyang balik. Syarat sah bukan balik. Memayis. Sebab tu kalau anak ni memayis,
Umur 9-10 tahun dah. Dia memang 9-10 memanglah mumayyiz. Dia semayang pandai. Baca Quran pandai. Dia pun nak jadi imam. Mak dia nak jadi makmum. Boleh ke tak? Sekarang ni dia mumayyiz ke tak? 90 tahun mumayyiz sangat dah lah. 11-12 mumayyiz sangat dah lah. Sah tak semayang dia? Sah. Tapi dia tak balik lagi. Budak ni kata dia tak bermimpi pun lagi keluar mandi. Tak balik lagi. Balik syarat wajib. Syarat sah bukan balik. Syarat sah semayang, mumayyiz. Berakal dengan makna mumayyiz. Mumayyiz lagi? Mumayyiz. Semayang dia comel. Sah semayang dia. Dan sah jadi imam. Makmum ikut dia. Tapi makruh. Sebab dia belum balik. Ada ni. Makruh. Makruh kerana dia belum balik. Tapi pahala berjemaah dapat. Makruh kerana dia belum balik. Walaupun dia sudah mumayyiz. Ini bicara hukum pekoh. Bicara hukum pekoh. Orang mati, fardu kifayah, salat jenazah. Tiba-tiba yang si mati ni tak ada seorang nak salat jenazah dia. Sebab masih hidup dia tu dia menyakiti orang. Dia menyusahkan orang. Habis barang besi orang tak ada. Okeylah. Barang besi itu penutup, longkang ke, habis ke dia. Mana-mana tembaga batang pahit di masjid, habis kebah di dia. Mati dianya, orang pakat lagi semua jenazah. Jangan. Fardu kifayah. Marilah budak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Dia memang sudah mumayyiz. Memang budak ni belajar agama. Dia pandai semua jenazah. Tapi tanya budak ni, kamu balik ke tak? Tak balik lah, lepas tu panggil budak. Kalau balik tak panggil budak dah. Bila kita panggil budak belum balik. Dia umur 12 dah, tapi dah balik lagi. Pada ni. Dia nak pergi semua jenazah tu. Sah tak main jenazah dia? Sah sebab dia sudah mumayyiz. Maka gugur fardu kifayah atas lelaki baligh yang berada di kampung tu. Tak besar habis. Ada dia. Sebab apa? Sebab yang salat jenazah ni budak laki-laki yang sudah berakal, yang sudah mumayyiz. Sah sembahyang dengan berakal dengan mumayyiz. Dia belum balik. Maknanya dia belum wajib tapi dia sudah sah. Dia pun sembahyang seorang, gugur fardu kifayah atas orang lelaki baligh lain di kampung tu. Tak ada seorang nak sembahyang jenazah ni. Si mati ni. Marilah mak haji. 100 orang sembahyang jenazah mayat si mati ni. 100 orang mak haji mai sembahyang jenazah. Tak lepas fardu kifayah. Rasa hatilah mak haji dah. Dibanding kita 100 orang dengan budak lelaki umur 12 tahun yang belum balik tu. Budak lelaki umur 12 tahun yang belum balik ni, sah sembahyang jenazah dia, gugur fardu kifayah atas lelaki balik di kampung tu. Mari mak haji 100 orang, dia sembahyang jenazah, sah sembahyang jenazah dia tu. Sah sembahyang jenazah mak haji tu, 100 orang tu. Tapi gugur dak fardu kifayah atas lelaki balik di kampung tu. Tak gugur. Walaupun mak haji 100 orang sembahyang sah sekalipun, tapi tak gugur fardu kifayah atas lelaki balik yang ada di kampung tu. Allah begitu lalu nak budak lelaki ni seorang mak haji 100 orang. Sebab tugas sembahyang jenazah tugas orang lelaki, bukan tugas orang perempuan. Tugas orang perempuan satu saja. Jenazah perempuan tugasnya mandi dan kapan. Dua saja. Orang perempuan, jenazah perempuan hanya dua perkara saja tugas mereka, mandi dan kapan. Walaupun jenazah tu perempuan sekalipun, memang dia mandi kapan jenazah perempuan. Jenazah perempuan, semayang ni bukan tuntutan atas mak haji tadi. Sembahyang pun bukan tuntutan dia dah. Tuntutan dianya oleh kerana jenazah tu perempuan, mandi kapan. Tu je tugas dia. Semayang, dah, bukan tugas mak haji dah. Bundur. Kalau semayang sah, tapi bukan tugas dia dah. Kalau semayang bukan tugas mak haji, pikul jenazah bukan tugas mak haji, gali kubur bukan tugas mak haji, mengiringi jenazah bukan tugas mak haji, duk sibuk apa tepi pagar kubur. Ni laratan ke kubur pula. Ramai mak haji duk main tepi pagar kubur tu, lewat buat apa? Nabi suruh ke? Nabi larang, makruh. Jangan kau belajar agama, jangan buat kerja orang jahil tu. Itu kerja orang jahil. Bukan kerja orang belajar agama. Itu Nabi larang, makruh. Ni habis sampai ke bukan tepi pagar kubur, sampai ke dekat liang kubur tu, berlewat situ. Allah kata, bukan kerjaan orang perempuan. Semua jenazah pun bukan kerjaan dah.
Mandi kapan dia? Tengok. Siapa kisah jenazah? 100 orang mau haji semayang. Tak gugur fardu kifayah. Atas lelaki balik yang ada di kampung tu. Kan? Tapi budak lelaki yang sudah memayit ni, walaupun dia belum balik umur 2 tahun, sos jenazah dia gugur tuntutan fardu kifayah atas lelaki balik yang ramai-ramai yang ada di kampung tu. Jadi syarat sah berakal iaitu mumayyiz. Bukan orang gila dan bukan kanak-kanak 5-4 tahun ke bawah. Ada ni. Jadi syarat wajib berakal keluar orang gila. Kemudian syarat sah laginya balik. Syarat wajibnya balik. Tu maklum tu. Berakal balik, mukallaf lah. Berakal balik, mukallaf. Mukallaf ni maklumlah yang ditaklifkan syarak, yang diberati syarak. Wajib kena buat, wajib kena tinggal. Ni mukallaf. Berakal serta balik. Jadi syarat wajib puasa balik. Dalam mazhab Syafi'i, ni cerita mazhab Syafi'i, kanak-kanak yang berumur 7 tahun wajib atas ibu bapa latih anak dia berpuasa sekadar dia mampu. Wajib latih anak berpuasa sekadar dia mampu. Mazhab Syafi'i. Wajib latih sekadar mampu. Balik sekolah tengah hari tu, nampaknya tak nak pergi dah, suruh dia berbuka. Ataupun anak kita 7 tahun ni kecil sangat dia. 7 tahun tapi panggil apa? Hak kecil ah. Hak halus panggil apa? Hak 7 tahun hak dok pembesaran dia agak terbantuk tu panggil apa? Hak kecil halus tu. 7 tahun dah. Allah, kan ada kan pergi sekolah 7 tahun. Halus panggil apa? Panggil apa? Hak budak kecil gitu tu. Dok apa? Pembesaran dia tu agak terbantuk apa? Apa? Hak kecil tu. Terbantuk tu bahasa standard kampung-kampung. Hak budak halus tu panggil benda? Apa? Kidi. Kidi ayam kapang. Ayam kapang, kidi. Ayam kapang lah tu. Tengok budak ni, Allah lah. Budak ni nak tunggu pukul 12, pukul 1. Pucak muka dia. Kena bawa bekal. Sahur lah. Kena bawa bekal. Pada ni. Sebab tu lah. Dulu lah ni tak dah. Dulu cikgu nak pergi makan langsung. Jangan gitu. Ini tanggungjawab mak ayah dia. Apa cikgu nak nyibuk kan? Mana mak ayah dia tahulah anak dia macam mana perut. Anak dia ni makan sahur tak makan sahur pun. Dah lah makan sahur. Dukung lah dia tak mau bangun awal-awal. Mata-mata. Dukung. Faham anak makan macam mana. Jadi pergi sekolah tunggu pukul 12, pukul 1. Pucak muka budak tu. Standby air, standby roti dalam tu. Dalam beg. Ada ni. Dan kena pesan ke cikgu. Cikgu anak saya ni puasa lagi ni. Tapi saya standby dalam beg dia tu air dengan roti. Kalau dia memang tak nak pergi dah sahur tadi, memang kita kejutkan dia, memang kita angkat dia makan sahur tapi dia tak makan mana. Jadi kalau anak saya tu nampak macam lapar dah, beri dia makan lah. Ada makanan dalam beg. Kena gitulah. Ni ada. Siapa ke cikgu nak kawal jangan beri makan. Cikgu dah reti biasanya tu. Sebab dia budak ni. Ada budak yang gagah. Ada budak yang dia tak boleh tak tahan. Latih sahaja. Tak ada. Mana kalau dia tahan lah sampai pukul 12, pukul 1. Beg dia pun suruh ayah dah kat. Pada ni. Beg dia keluar. Mana beg? Atas kursi. Ada ni. Maknanya bila dia keluar daripada kelas dia, beg dia tak bawa, dia suruh ayah pergi ambil. Faham tu? Tak ada tenaga dah tu. Lepas tu apa? Beri minum, beri makan dia. Latih saja. Ingat baik ni. Latih kalau dah mampu saja. Jangan memaksa. Ini saya biasa tekan kalau bisa bicara bab puasa. Cara yang sangat tak betul. Dari segi hukum pun tak betul. Dari segi kesihatan pun tak betul. Balik rumah, anak dia pun dah lesu dah. Zuhur semayang lah di sekolah. Balik lesu dah.
Kadang-kadang sekolah pun tak sempat main zuhur. Diberi balik awal. Sebab dia tak rehat, dia balik awal. Ada kat gitu. Mana zuhur pun main di rumah. Bukan main di sekolah. Ada setengah tempat tu main di sekolah. Pas main baru balik. Jadi sekarang ni anak dia balik lembek dah. Dia suruh anak dia tidur. Anak dia tu lembek dah nak ke belurang. Dia suruh tidur. Sayang kalau awak berbuka pukul 2 dah ni. Nanti kalau cikgu tanya siapa puasa cukup, kamu boleh angkat tangan. Tubuh kamu besar. Malulah kalau tubuh besar puasa tak cukup. Kalau kamu dah kelas tubuh kecil puasa cukup. Tak malu kamu tubuh besar. Ya tubuh je besar. Pergi tidur. Syarak pun salah, kesihatan pun bahaya. Sebab budak ni sudah kekurangan air. Tidur seumpama tu boleh jadi musibah kepada budak. Lepas tu dah lah dia salah ajaran dia. Dia kejut tak kejut dekat nak berbuka puasa. Dia kejut. Bangun pun lembek dah. Nak minum pun tak masuk dah airnya. Tidur balik. Tengah malam barulah bangun perlahan-lahan. Zuhur tak semayang. Kalau tak semayang di sekolah. Asar tak semayang. Maghrib tak semayang. Ajaran apa itu? Nabi perintah 7 tahun. Ada hadisnya perintah semayang. Perintah puasa tak ada. 7 tahun tu perintah semayang. Mazhab Syafi'i kias pada semayang, puasa pun 7 tahun. Tapi hadis perintah 7 tahun latih ni sembahyang bukan puasa. Puasa kias buat bandingan saja. Sebab tu mazhab Maliki tidak ada kewajipan atas ibu bapa suruh anak latih puasa. Walaupun umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 6 sekalipun. Umur 3 tahun, tingkatan 1 sekalipun. Umur 14 tahun, tingkatan 2 dah. Tak balik lagi budak ni. Tak balik lagi, tingkatan 2 dah. Tak ada kewajipan kepada mak ayah latih, suruh anak berpuasa. Itu mazhab Maliki. Yang adanya tekan sembahyang. Tekan sembahyang, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Bukan amal saja. Sembahyang, ilmu tak ajar. Ni orang tua berilmu tanpa beramal tanpa ilmu. Anak dia pun dia ajar dia suruh sembahyang tanpa ilmu. Sama. Sebab mak pak beramal tanpa ilmu, anak pun dia ajar amal sembahyang, ilmunya tidak. Ada ni. Ada orang semayang sunat rajin, belajar fardu ain dia lari. Ini orang yang sesat. Semayang sunat, orang rajin semayang sunat. Kalau mengajar je fardu ain, ni kita mengajar fardu ain ni belajar bab puasa ni, fardu ain. Lari daripada majlis ilmu. Tapi semayang sunat rajin, ini orang sesat. Sayu jadu fi akhir zaman ubadun juhal kata Nabi. Akan timbul di akhir zaman orang yang rajin ibadah yang sangat jahil. Rajin ibadah, rajin semayang sunat duha, tapi belajar fardu ain qiyam duha, lari. Begitu kan? Jadi mak ayah yang beramal tanpa ilmu, anak dia pun disuruh semayang, tapi tak ajar hukum hakam semayang. Dia tak ajar hukum hakam semayang. Hanya suruh semayang. Tak. Nabi kata, alimu sabiyas salah. Dia kena ajar anak dia akan semayang apabila umur 7 tahun. Bukan suruh semayang saja, ajar. Jadi mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i juga. Fokus semayang. Puasa tak payah, mazhab Maliki. Bila anak tu balik, orang yang sembahyang pasti berpuasa. Betul tak? Orang sembahyang pasti berpuasa. Tapi orang berpuasa terkadangnya tidak sembahyang. Mana contohnya? Contoh tadi lah. Disuruh anak dia berpuasa, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang. Puasa cukup ni. Biar cukup sebulan, cukup puasa, boleh bagi hadiah. Sembahyang cukup ke tak? Tak. Maka anak dia besar-besar nanti, puasa cukup, sembahyang tak cukup. Siapa ajar? Mak ayah dia ajar. Mana? Betul tak? Ada tak ajaran gitu? Ada tak ajaran gitu? Semayang, puasa, semayang tak cukup. Mana mazhab Maliki ni? Semayang je. Ilmu, amal. Sebab apa? Mak ayah pun itu juga. Mak ayah semayang dengan ilmu. Puasa dengan ilmu. Beramal tapi ilmu, sesat.
Orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang celaka, Allah Ta'ala akan tegah dia daripada ilmu. Orang yang Tuhan takdir pada azal celaka, ahli neraka, akan ditegahkan daripada ilmu. Hati tak akan terbuka dengan ilmu. Hati tak akan terbuka dengan ilmu. Orang yang Tuhan takdir pada azal celaka, ahli neraka, sebut kata ilmu, walaupun fardhu ain sekalipun, sehingga kan fardhu ain tauhid pun tak mau belajar. Amal gaji, itu bukan. Itu orang sesat. Orang yang Tuhan takdir pada azal, orang yang celaka. Jadi kita mazhab Syafi'i tu. Anak ujian tahun 8 tahun wajib ibu bapa latih puasa. Latih. Pandai ni latih. Ikut kepada budak. Apa panggil? Beleh. Dah sebut beleh. Budak kecil tu apa panggil beleh? So, dah tak? Beleh apa tanya tidak jawab. Saya duk mikir apa benda ni budak hok. Budak lah dia dapat tahu hok. Beleh kita panggil. Apa dah beleh? Bukan 78 tahun. 9 tahun pun ada. Beleh. 10 tahun pun ada. Beleh. Mana dengan budak jauh 1 besar budak jauh 1 daripada budak jauh 3 jauh 4. Buat apa? Tahu apa? Beleh. Itu dah saya sebut. Beleh kan tau? Beleh. Ika budak beleh ni puasa dia gagah. Jangan duk kata dah. Walaupun dia beleh pun, puasa dia gagah. Walaupun dia gemuk pun, puasa dia tak larat. Dah nak kata juga orang kali. Wallahualam lah. Maknanya kalau cikgu sekolah kena ingat. Maknanya kalau budak-budak tu nampak dah dia, nampak lembek dah. Kamu ni. Makan sahur ke dak ni? Puasa. Makan sahur ke dak? Ini masalahnya, dia tak boleh makan sahur. Sebab dia mengatuk mata. Lepas tu, ada mak sediakan air makanan tak? Ada. Makan. So dia makan. Itu je lah. Ada. Syarat setakat tu je. Latih setakat dia mampu. Tu syarat. Dari segi kesihatan pun satu hal pula. Tanya doktor pula macam mana. Latih puasa boleh tahu sekadar dia mampu. Sekadar dia mampu. Ni mazhab Syafi'i. Paling besarnya sembahyang. Tapi budak ni kadang-kadang bukan mak ayah yang tu dia sendiri tambah berbuka sebab tadilah dia nak masa cikgu tanya tu dia boleh angkat tangan. Siapa puasa masih lagi cukup, dia nak angkat tangan tu. Jadi kadang-kadang suruh berbuka pun dia tambah berbuka. Tu pujuk dia berbuka. Tapi kalau nampak dia macam gagah, tengoklah juga. Kita boleh tahulah budak ni pucat muka-muka tu kena pujuk supaya dia berbuka. Jangan kita biarkan. Ini mazhab Syafi'i. 7 tahun wajib mak ayah suruh berpuasa, latih berpuasa. Mazhab Maliki tidak ada. Yang wajibnya mazhab Maliki tekan sembahyang semata-mata. Jadi baligh syarat wajib. Mumayyiz berakal syarat sah. Pada ni. Jadi maknanya budak yang umur 9, 10, 11, 12, dia belum balik. Dia tidak ada kewajipan puasa. Tapi dia sudah mumayyiz. Puasa dia sah. Pahala dapat dari ibu bapa. Ibu bapa dapat pahala latih anak berpuasa. Ibu bapa dapat pahala puasa anak dia yang sah. Sebab anak sudah mumayyiz. Berakal dan sudah mumayyiz. Sah puasa dia. Jadi anak umur 9, 10, 11 dia puasa comel. Rukun dia lengkap. Membatalkan pun tidak dilakukan sebab ajar hukum hakam puasa pada anak-anak. Jadi dia sah dah puasa dia. Sebab dia sudah berakal, sudah mumayyiz. Catat pahala. Macam mana dia belum ada catatan. Jadi mak dia, ayah dia dapat pahala latih puasa dan dapat pahala puasa anak dia yang sah tu. Kalau anak tu sudah mumayyiz, berakal dengan ada mumayyiz tetapi belum balik. Kemudian habis masa dah kita. Syarat wajib yang keempat, kuasa atas puasa. Mutiqun 'ala saum. Ini akan bicara panjang. Mutiqun 'ala saum. Orang yang kuasa atas puasa. Maksud apa? Rok. Ada rok. Kan kita kan, mu ni rok ke tak rok? Rok ada rok. Bukan rok muzik lagu tu bukan. Bukan rock semua, bukan. Rock semua rock juga dah.
Allah. Kawasan rumah penuh dengan ra. Tu ra. Sebutan sama dah. Ra makna semak, ra makna kuasa, ke bunyi lain kau Terengganu? Terengganu, ra makna dia semak. Ra makna dia kuasa. Bunyi kan? Kan ada beza? Sama je. Lepas tu tengok ayat dah. Tengok ayat. Kuasa atas puasa. Ra. Puasa itu syarat wajib. Sembahyang tak ada syarat tu. Sembahyang tak ada. Syarat wajib sembahyang, kuasa atas sembahyang. Tidak ada. Tidak ada syarat wajib sembahyang, kuasa atas sembahyang. Sebab sembahyang pasti kuasa. Dia sakit, sembahyang pasti kuasa. Berdiri tak boleh, duduk. Duduk tak boleh, mengiring. Mengiring tak boleh, melentang. Melentang, rokok sujud, angkat kepala dia bantal. Tak boleh angkat kepala dia bantal. Mata celek, baca Fatihah, rokok, pejam mata. Tidak, buka mata. Sujud yang pertama, pejam mata. Duduk ada sujud, buka mata, celek. Sujud yang kedua, pejam mata. Berpindah pada Fatihah pula rakaat kedua, buka mata. Kuasa ke tak? Kuasa ke tak pejam celek mata? Kalau tak kuasa, dikambuh lalu lah senang. Pergi kambuh lalu kan? Biar tak mati pun, kambuh lalu. Kuasa lah. Isyarat dengan mata sembahyang, pasti kuasa. Maka sembahyang hanya bergantung pada satu sahaja. Akal. Akal. Akal sedar ke tak sedar? Situ je sembahyang. Puasa tak. Akal comel letih. Tiba-tiba dia tak kuasa puasa sebab dia sakit berat. Ada pun sembahyang, sakit berat, tinggal kulit, tinggal tulang. Tangan tak boleh gerak, mata kelip-kelip je. Kuasa sembahyang isyarat dengan mata. Allah lah dia, mata pun tak boleh nak buka. Kadang-kadang buka sekejap, pejam mata. Letihnya, buka sekejap, pejam mata. Mata pun tak boleh nak buka. Akal dia comel kedok. Tanya dia memang akal dia comel. Wajib memperlakukan sembahyang dengan hati. Kuasa kedok? Kuasa. Memperlakukan sembahyang dengan hati apa? Dia pun Allahu Akbar. Kalau boleh keluar suara, dia pun takbir dengan lidah. Baca Fatihah dengan lidah. Allah. Suara pun tak bunyi dah. Dia pun takbir dengan hati. Dia pun niat sembahyang fardu zuhur. Lepas tu baca Fatihah dengan hati. Sudah habis baca Fatihah, ingat di hati. Allahu Akbar. Dengan hati jugalah. Tapi sunat itu. Ingat di hati. Oh ni sedang rokok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca dengan hati. Dia panggil apa ni? Memperlaku sembahyang dengan hati. Selagi akal sedar, selagi itu wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang pasti kuasa. Berbeza dengan puasa. Puasa ni pagi sampai ke subuh sampai ke maghrib. Ada syarat wajib, kuasa atas puasa. Faham? Ada syarat wajib, kuasa atas puasa. Dia syarat wajib sembahyang keempat, suci dari haid dan nifas. Puasa tak ada. Puasa syarat sah, suci dari haid dan nifas. Puasa syarat sah, suci dari haid dan nifas. Sebab itulah orang perempuan haid, orang perempuan nifas gugur kewajipan sembahyang. Sebab syarat wajib sembahyang suci haid dan nifas. Orang haid, orang nifas tak wajib sembahyang, gugur kewajipan sembahyang, tak kena qada. Adapun puasa ada tak syarat wajib suci dari haid dan nifas? Tak ada. Dengan bahawa orang perempuan haid nifas kekal kewajipan puasa, dia kena qada kemudian. Ada ni. Atau Aisyah mengatakan bahawa kunna nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i salat. Adalah kami ni disuruh qada puasa, kami tidak disuruh qada sembahyang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab haid dan nifas hanya menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab syarat wajib sembahyang suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas bukan syarat wajib puasa. Orang haid, orang nifas masa dia kekal kewajipan puasa, dia kena qada kemudian. Suci dari haid dan nifas syarat sah puasa. Bukan syarat wajib. Sembahyang
Suci daripada hadas besar tu syarat sah semayang. Ada beza. Semayang, syarat sahnya suci daripada hadas besar. Puasa, syarat sahnya suci dari haid dan nifas. Berbeza dua tu. Nanti kita akan bicara tu. Kuasa atas puasa. Orang yang tidak kuasa puasa, dua golongan. Yang pertama orang tua, yang kedua orang yang sakit kritikal, sakit berat. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Pandai ni. Orang tua berapa umur kita tak boleh nak letak. Sebab ada orang tua 80, 90, semayang atas kursi, puasa sunat boleh. Orang tua 80, 90, semayang atas kursi, puasa Ramadan, puasa sunat dia puasa. Ada ni. Jadi umur kita nak kata. Ada orang tua umur 70 bercampur dengan kesihatan, tak mampu nak puasa. Jadi tua ni umur berapa kita dah letak umur. Dah 80, 90, puasa sunat boleh, bukan puasa Ramadan. Semayang tak kursi. Semayang tak kursi. Saya bisa jumpa tua gini. Tapi dia punya ketenangan tu lah. Ni orang tua lama. Orang tua lama. Ketenangan dia. Air muka dia. Cakap khabar dia. Ketenangan dia. Anak cucu suka mendampingi. Sebab apa? Sebab tenang dia. Anak cucu suka mendampingi lah. Kalau jenis, hak jenis. Kadang-kadang semayang pun tak ambuh. Hak ni cakap khabar pun. Anak cucu tak mari dekat. Dengan musangnya, tak musang. Bukan musang. Bekeng. Musang, bekeng. Bukan apa ni? Pemarah. Musang, bekeng, pongoh. Ini bahasa Terengganu Melaka tau. Musang, bekeng, pongoh. Ke ada bahasa buku pongoh? Tak ada tau. Pemarah. Nak jekoh orang tu, nak jekoh orang ni. Mana anak cucu nak mari dekat? Macam singa ni. Tak ada ketenangan. Ada. Tapi orang tua yang semayang cukup, puasa sunat rajin, walaupun dia tak sihat, tenang dia. Mudah kira. Sebab apa? Sabar dia kuat. Redha dia kuat. Sabar kuat. Redha kuat. Mana? Iman kuat. Sebab sabar, redha, syukur tu alamat iman kuat. Bila dia sabar dia kuat, redha dia kuat dengan ujian Allah, dengan letih dia, dengan lemah dia sebab dia tua dah, itu tandaan iman dia kuat. Jadi tua-tua ni kita tak boleh nak letak. Tak boleh nak letak umur lah. Tapi orang tua ni kadang-kadang memang dia boleh puasa sunat. Tapi kalau puasa Ramadan 30 hari ni, ada jugalah dia terkandas. Adalah 4-5 hari dia tak nak pergi dah. 4-5 hari dia. Dia kena qada kembali. Fidyah tak ada dia sebab dia masih lagi kuasa atas puasa. Fidyah ni orang tua yang tidak kuasa puasa barulah tukar kepada fidyah. Sehari satu cupok Baghdadi. Bukan satu cupok Malaysia. Sebab cupok Malaysia besar daripada cupok Baghdadi. Cupok Malaysia pun tak ada dah. Cupok Malaysia pun tak ada dah. 3 cupok Malaysia, 1 gantang Baghdadi. Faham tak? Cupok Malaysia besar. 3 cupok Malaysia, 1 gantang Baghdadi, zakat fitrah. Dia 1 gantang Baghdadi zakat fitrah, 4 cupok Baghdadi juga. 4 cupok Baghdadi, 1 gantang Baghdadi zakat fitrah. Tapi cupok Malaysia besar. 3 cupok Malaysia tu sudah menyamai 4 cupok Baghdadi. Ini cerita bab ilmu. 1 cupok 675 gram. Gitulah senang. 1 cupok 675 gram. Ini bagi orang tua yang memang tak mampu puasa. Adapun saya sebut tadi, dia puasa sunat boleh. Tapi apabila puasa sebulan ni, dia ada ketika dia demam. Jadi dalam sebulan tu ada 4-5 hari dia sudah berbuka di tengah hari. Maka ni tak ada fidyah. Sebab dia masih lagi cukup syarat puasa. Kuasa atas puasa. Dia kena bayar fidyah. Dia kena qada 4-5 hari. Dia kena qada. Bukan ada fidyah. Tidak.
Fidyah memang orang tua yang sudah tak boleh puasa. Itu dia fidyah cupok sehari 675 gram. Satu laginya orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit kecimani hok berat-berat. Orang sakit buah pinggang hok tahap-tahap kritikal. Orang sakit kanser, orang sakit jantung. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Gugur kewajipan puasa, fidyah cukup sehari. Kita akan bicara balik syarat wajib yang keempat ni. Sakit berat sangat, sakit kritikal sangat. Sebab dia aksiden jatuh mutu. Kaki patah. Kaki lagi betih, lagi peha, lagi patah. Tangan pula patah. Tengkok pula cedera. Ada ni, tengkok pula ada ni. Cedera dia punya tulang tengkok. Tangan noneng dua-dua pada noneng. Gantung tu lah tergantung noneng. Kaki tergantung dua-dua. Sakit berat ke tak? Oh, sakit berat. Dok apa? Patah berapa kali berapa patah. Ada ni. Bukan setakat patah. Kakinya digilis. Hancur kaki dia. Ada ni. Memang kritikal dianya. Cedera parah dianya. ICU dia di hospital. Tapi sakit berat itu ada tak harapan sembuh? Ada tak harapan sembuh? Ada tak harapan sembuh? Ada harapan sembuh. Dia kekal kewajipan puasa. Tapi saat dia tengah sakit itu, syarat membenarkan dia berbuka, dia kena qada kemudian. Tapi saat dia sakit, kena makan ubat tu, dia syarat membenarkan dia tidak berpuasa. Tapi dia sakit berat, cedera parah, ada tak harapan sembuh? Ada. Kekal kewajipan puasa atas pesakit ni. Dia kena qada kemudian. Apa ada ni? Sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang tak mampu berpuasa. Macam kecemani hok berat-berat, buah pinggang hok berat-berat, kanser hok berat-berat. Ada harapan sembuh? Stabil tu alhamdulillah, dia akan bertambah berat dan berat. Ni gugur kewajipan puasa, berah cupok sehari. Jadi minggu depan kita baca baliklah rukun puasa niat ni. Kemudian saya akan sambung sikit lagi hok berkaitan dengan syarat wajib puasa orang yang kuasa atas puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.